Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hussain bin Mulpi akan menerangkan di bahagian pengenalan. Tajuk kajian kami adalah penyeludupan barang di Sabah atau Malaysia dan Indonesia. Penyeludupan merupakan satu perbuatan menyeludup, iaitu menyembunyikan, menyorokkan, memasukkan barang dan lain-lain secara haram atau gelap menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Isu penyeludupan adalah satu isu yang tidak asing di negara kita Malaysia. Sabah merupakan salah sebuah negeri yang sering dikaitkan dengan isu penyeludupan rentas sempadan, khususnya perbatasan yang sangat dekat di antara Malaysia, Indonesia dan Filipina. Dalam kajian ini, kita akan melihat faktor-faktor ekonomi, sosial dan geografi. Adakah ia akan mempengaruhi isu penyeludupan, dan kita akan mengupas sebarang permasalahan kajian ini. Selamat sejahtera, saya Yvette ingin membentangkan permasalahan kajian tentang penyeludupan barang di sepadan Sabah Indonesia. Kawasan sepadan Sabah Indonesia ini sangat luas dan hanya dipisahkan oleh laut dan hutan tebal, terutamanya di kawasan Pulau Sebatik. Keadaan ini menyukarkan pihak berkuasa untuk membendung aktiviti penyeludupan secara menyeluruh. Walaupun pelbagai agensi penguatkuasaan seperti Angkatan Tugas Bersama, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk menjalankan operasi secara berterusan, tetapi aktiviti penyeludupan masih berlaku secara meluas. Ini karena terdapat banyak laluan tikus yang digunakan oleh penyelundup untuk mengelak di kesan. Selain itu, terdapat kerjasama antara sindiket penyeludupan dengan komuniti tempatan yang lebih arif tentang laluan dan keadaan setempat, sekaligus menyukarkan usaha penguatkuasaan. Walaupun penggunaan teknologi canggih seperti night vision radar telah diperkenalkan, kelemahan dalam penguatkuasaan dan keluasan kawasan operasi membataskan keupayaan pihak berkuasa untuk memantau semua laluan secara serentak. Faktor ekonomi dan sosial juga menjadi pendorong utama, terutamanya perbezaan harga barang bersubsidi antara Malaysia dan Indonesia, serta hubungan kekeluargaan di kalangan komuniti sempadan. Aktiviti penyeludupan ini bukan sahaja memberi kesan negatif terhadap ekonomi negara melalui kehilangan hasil cukai dan kerosakan pasaran tempatan, malah turut mengancam keselamatan negara kerana ia berkait rapat dengan jenayah rentas sempadan lain seperti pemerdagangan manusia dan juga penyeludupan dada. Secara keseluruhannya, permasalahan utama kajian ini ialah mengapa penyeludupan barang di sepadan Sabah Indonesia masih berleluasa walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah diambil. Masalah ini melibatkan faktor geografi, penglibatan sindiket dan komuniti tempatan, kelemahan penguatkuasaan, serta faktor ekonomi dan sosial yang memberi impak kepada keselamatan dan ekonomi negara. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jadi untuk kajian ini terdapat 4 objektif utama. Antaranya adalah untuk mengenal pasti bentuk-bentuk penyeludupan yang berlaku di sempadan Sabah dan Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis peranan agensi penguatkuasaan ATB, APMM dan juga Kastam dalam usaha menangani kegiatan penyeludupan di sepadan Sabah Indonesia. Untuk objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh agensi-agensi penguatkuasa dalam menjalankan tugas membanteras penyeludupan. Dan yang terakhir adalah menilai impak kegiatan penyeludupan terhadap aspek ekonomi dan juga sosial. Okey, seterusnya adalah literature review. Yang pertama adalah timber smuggling in Indonesia, critical or overstep problem, hasil karya dari Krzysztof Obidzinski,
Agus Andrianto dan Chandra Wijaya. Dalam karya ini mengatakan bahawa penyeludupan kayu di Indonesia berfokuskan di wilayah sempadan Kalimantan Timur dan tadbir urusutan, dan hasil penyeludupan kayu adalah melalui laluan laut dan darat secara haram. Jumlah kayu haram yang diseludup dari Kalimantan Timur hanya kurang daripada 14% daripada keperluan bahan mentah dalam sektor pemprosesan kayu di Sabah, Malaysia. Namun, isu pembalakan haram masih lagi menjadi isu yang serius kerana kayu haram yang masih ditebang untuk setiap tahun di Indonesia. Seterusnya adalah understanding the concept of border trade, barter trade and informal cross-border trade, a case study at Pulau Sebatik, Malaysia, Indonesia. Dalam artikel ini terdapat 3 konsep utama, iaitu perdagangan sempadan, perdagangan tukar barang, dan perdagangan informal rentas sempadan. Menurut Lisa pada tahun 2015, perdagangan rentas sempadan tidak formal adalah barangan dan perkhidmatan yang sah tetapi memintas atau memotong penilaian ketat kerajaan dan institusi cukai. Yang kedua adalah perdagangan tukar barang, iaitu sistem ekonomi tradisional yang wujud sebelum penggunaan mata wang. Contohnya, garam dijadikan sebagai bayaran gaji kepada para tentera Rom. Selain itu, dalam perdagangan tukar barangan juga, Sabah khususnya dijadikan sebagai kawasan yang strategik semasa pemerintahan Kesultanan Brunei dan Sulu, menjadikan Sabah sebagai pusat utama perdagangan untuk penukaran barangan. Yang ketiga adalah perdagangan informal rentas sempadan ILO, iaitu perdagangan komoditi rentas sempadan yang melalui laluan tidak sah atau tidak rasmi tanpa pemeriksaan kastam yang di mana dikenali sebagai laluan haram, iaitu perdagangan yang tidak direkodkan dan bersifat informal. Dalam artikel ini juga menyatakan bahawa hubungan Malaysia dan Indonesia, terutama dari segi hubungan masyarakat, adalah sangat rapat kerana adanya kerjasama bilateral antara Malaysia dan Indonesia melalui pelbagai perjanjian, sama ada melalui ekonomi, sosial dan politik. Dan perjanjian-perjanjian tersebut mampu memperkuatkan lagi jaringan ekonomi dan strategik di kawasan Sabah, khususnya kawasan sempadan Sabah dan Indonesia. Yang terakhir adalah the flow of goods and remittance in Sabah, abstract and an overview, iaitu hasil karya Marja Azlima Omar, Fazli Abdul Hamid dan Ramli Dollah. Dalam artikel ini, hubungan Sabah dan Selatan Filipina dan juga Indonesia adalah berasaskan dari kegiatan perdagangan, budaya dan migrasi. Sabah menjadi pusat penting kerana lokasi dan sejarahnya yang strategik, menyebabkan berlaku pertukaran barangan dan berlaku juga penyeludupan yang di mana menjadi saluran penting untuk pengaliran haram barangan rentas sempadan. Dan barangan seludup yang selalu dimasuk ataupun keluar masuk antara Sabah dan Indonesia adalah rokok, wine, pakaian dan juga diesel. Saya akan membentangkan metodologi kajian. Dalam menyelami dan memahami isu berkaitan penyeludupan barang di sempadan Sabah dan Indonesia, kami telah menggunakan pendekatan kualitatif.
Kami memilih pendekatan ini kerana ia membolehkan ahli kumpulan kami mendapatkan maklumat yang lebih terperinci bagi mencapai objektif kajian kami. Ini berkait dengan peranan agensi, bentuk penyeludupan, cabaran yang dihadapi penguatkuasaan dan kesan penyeludupan. Kami juga menggunakan gabungan data primer iaitu temu bual dan sekunder iaitu sumber internet yang membolehkan kajian ini menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh dan sahih tentang isu penyeludupan di sempadan Sabah dan Indonesia. Dalam kajian ini, kami telah memberi tumpuan kepada agensi-agensi utama yang berkaitan dengan kajian kami. Agensi utama adalah Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Angkatan Tugas Bersama ATB. Kajian ini dilakukan di daerah Tawau yang mempunyai kawasan yang strategik yang terletak berhampiran dengan sempadan maritim Indonesia, khususnya di Pulau Sebatik dan Nunukan. Pemilihan responden dibuat secara bertujuan yang melibatkan pegawai-pegawai daripada ketiga-tiga agensi tersebut. Temu bual telah dijalankan secara bersemuka dengan menggunakan panduan soalan yang disediakan dan dirangka mengikut objektif. Semua temu bual direkod untuk tujuan transkripsi dan analisis data. Kaedah analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Maklumat daripada temu bual dianalisis untuk mengenal pasti tema utama seperti jenis penyeludupan, strategi penguatkuasaan, halangan operasi dan kesan penyeludupan. Bagi mengukuhkan dapatan kajian, kami juga telah menggunakan sumber internet termasuk laporan berita, artikel dan data agensi berkaitan. Sumber ini digunakan sebagai rujukan tambahan untuk menguatkan lagi dapatan kajian kami. Untuk penyeludupan barang di sempadan Sabah Indonesia berlaku dalam pelbagai bentuk dan modus operandi yang kompleks serta sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Aktiviti ini bukan sahaja melibatkan pengangkutan barang secara haram, tetapi juga teknik dan cara yang digunakan untuk mengelakkan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa. Bagi bentuk-bentuk penyeludupan, iaitu penyeludupan yang pertama iaitu penyeludupan melalui laluan laut. Laluan laut merupakan medium utama untuk penyeludupan di Sabah Indonesia kerana kedudukan geografinya yang berdekatan dan mempunyai banyak pulau kecil serta lorong tikus yang sukar untuk dipantau oleh pihak berkuasa. Jadi sedikit penyeludupan ini menggunakan bot laju iaitu speedboat dan bot kargo untuk membawa barang keluar ataupun masuk. Barangan larangan seperti minyak masak bersubsidi, gas LPG, rokok, makanan sejuk beku tanpa pensejilan halal dan juga meracun-meracun secara haram. Bot-bot ini biasanya bergerak pada waktu malam atau ketika cuaca buruk, iaitu pada waktu hujan, untuk mengelakkan dikesan oleh pihak berkuasa. Seterusnya penyeludupan melalui laluan darat dan lorong tikus. Selain daripada laluan laut, penyeludupan ini juga berlaku melalui laluan darat yang menggunakan lorong-lorong tikus di kawasan sempadan yang tidak mempunyai kawalan ketat. Lorong-lorong tikus ini membawa masuk barangan larangan seperti rokok, kain batik dan barangan lain secara kecil-kecilan, tetapi ianya dilakukan secara berterusan. Laluan ini sangat sukar untuk dikesan kerana ianya tersembunyi di dalam hutan dan kawasan terpencil yang memerlukan rondaan dan pengawasan rapi oleh pihak penguatkuasaan. Seterusnya iaitu penyeludupan melalui pelabuhan, terminal dan pengangkutan. Sedikit penyeludupan ini juga menggunakan pelabuhan rasmi dan terminal pengangkutan sebagai tempat transit untuk menyeludup barang. Mereka menggunakan dokumen yang palsu dan menyembunyikan barang yang mereka seludup di dalam kontainer. Contoh barang yang diseludup seperti barangan elektronik, makanan, barang-barang yang bersubsidi yang diseludup melalui pelabuhan Tawau dan pelabuhan lain di Sabah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Dr. Ramli. Saya Nur Akila binti Yasin, memegang kad Matrix BA 22110293, akan meneruskan pembentangan kumpulan 6 dengan menerangkan peranan agensi-agensi keselamatan yang telah kami lawati semasa berada di Tawau, iaitu ATB, APMM dan Kastam Diraja Malaysia. Oleh itu,
Tawau merupakan sebuah kawasan yang sangat strategik kerana bersempadan dengan Indonesia dan berhampiran dengan Filipina. Oleh itu, ancaman keselamatan seperti penyeludupan, pencerobohan, nelayan asing, dan jenayah merentas sempadan sering berlaku di kawasan ini. Dalam konteks ini, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan Kastam Diraja Malaysia memainkan peran penting dalam mengawal keselamatan maritim dan pergerakan keluar masuk barang di sempadan. Kita akan teruskan kepada peranan APMM. Jadi sebagai pengawal utama kawasan maritim negara, APMM berperan penting dalam rondaan laut dan kawalan keselamatan perairan di Tawau, terutamanya di kawasan berisiko laut tinggi seperti Pulau Sebatik. 3 fungsi utama APMM adalah: pertama, mereka melaksanakan rondaan maritim dan mengesan serta menahan bot-bot penyeludup yang cuba memasuki perairan negara. Kedua, APMM menggunakan pelbagai teknologi moden seperti radar, bot pemintas berkelajuan tinggi, dan drone bagi meningkatkan kecakapan operasi mereka. Yang terakhir sekali, APMM kerap menjalankan operasi bersepadu bersama agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Kastam. Oleh itu, mereka juga terlibat dalam proses siasatan dan pendakwaan terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti penyeludupan maritim supaya tindakan undang-undang dapat diambil dengan tegas. Saya akan meneruskan dengan menerangkan peranan Kastam Diraja Malaysia. Sementara itu, Kastam Diraja Malaysia di Tawau berperanan penting dalam mengawal aliran keluar masuk barang di pelabuhan dan lapangan terbang. Kastam menjalankan pemeriksaan ketat ke atas semua barangan impor dan ekspor bagi mencegah penyelundupan barang terlarang seperti dadah, rokok seludup, dan bahan berbahaya. Kastam juga memainkan peranan penting dalam memastikan semua urusan perdagangan mematuhi undang-undang serta mengelakkan risiko ancaman keselamatan melalui pintu masuk antarabangsa. Jadi, bagi meningkatkan keberkesanan kawalan keselamatan, APMM dan Kastam sentiasa bekerjasama rapat dalam menjalankan operasi bersama, perkongsian maklumat berisikan, dan latihan bersepadu. Kerjasama ini penting untuk mengekang jenayah rentas sempadan yang semakin kompleks dan melibatkan sindiket antarabangsa. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Kasindar binti Katarub, nomor matriks BA 22110316. Hari ini saya akan membentangkan cabaran agensi-agensi penguatkuasa dalam tugas membantas penyeludupan. Kawasan ini dia sangat mencabar kerana geografinya yang luas dan kompleks, terutamanya di Pulau Sebatik yang dikongsi antara Malaysia dan juga Indonesia tanpa adanya sempadan fizikal yang jelas. Hal ini telah menyebabkan wujudnya banyak laluan yang tidak rasmi ataupun dipanggil lorong tikus yang sering digunakan untuk aktiviti penyeludupan. Antara barangan yang sering diseludup termasuklah minyak, gula dan rokok subsidi. Apa yang menarik di sini ialah modus operandi sindiket penyeludupan mereka yang sangat licik dan juga tersusun. Mereka menggunakan karung guni putih untuk menyembunyikan barangan kawalan yang biasanya beroperasi pada waktu malam ataupun awal pagi, bagi mengelakkan untuk dikesan daripada radar. Selain itu, mereka juga menggunakan bot kecil dan menyamar sebagai nelayan tempatan serta melakukan pemunggahan di jeti terpencil yang sukar dicapai oleh pihak penguasa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya Nurata Syaimah akan membentangkan tentang kesan penyeludupan kepada ekonomi dan sosial. Penyeludupan barang di sempadan Sabah Indonesia, terutamanya di Tawau, memberi kesan besar kepada negara. Dari sudut ekonomi, kerajaan rugi hasil cukai kerana barangan seperti rokok dan minyak diseludup tanpa kawalan. Ini juga menjejaskan peniaga sah yang terpaksa bersaing dengan barang murah dari pasaran gelap. Lebih teruk, penyeludupan menyukarkan kerajaan merancang dasar ekonomi kerana data rasmi tidak menggambarkan situasi sebenar. Dari segi sosial pula, ia dikaitkan dengan jenayah rentas sempadan seperti pemerdagangan manusia dan dadah yang mengancam keselamatan penduduk. Ada komuniti yang terlalu bergantung kepada penyeludupan, menyebabkan mereka terperangkap dalam ekonomi yang tidak formal. Selain itu, sindiket penyeludupan boleh menyebabkan berlakunya rasuah dan merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak berkuasa. Kesimpulannya, penyeludupan bukan sahaja merosakkan ekonomi, tetapi ia juga menjejaskan keselamatan dan nilai masyarakat. Akhir sekali saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Secara kesimpulannya, penyeludupan barang di
perairan sempadan Sabah dan juga Indonesia merupakan isu keselamatan dan sosioekonomi yang rumit dan berpunca daripada kemiskinan, perbezaan harga barangan, dan juga kelemahan kawalan di kawasan sempadan yang luas dan juga sukar diawasi. Aktiviti ini melibatkan pelbagai barangan bersubsidi dan haram dengan sindiket menggunakan pelbagai taktik untuk mengelakkan penguatkuasaan termasuk bot laju dan juga lorong tikus. Walaupun agensi penguatkuasa seperti ATB, APMM dan juga Custom berjaya membuat tangkapan dan rampasan besar-besaran, usaha ini masih terhad tanpa pendekatan yang holistik. Oleh itu, kerjasama strategik Malaysia-Indonesia, yaitu penggunaan teknologi pemantauan modern serta penilaian semula perjanjian seperti Barter Trade Agreement 1970 amat diperlukan. Tambahan pula, meningkatkan kesadaran masyarakat tempatan dan merancang semula dasar subsidi dapat mengurangkan motivasi dalam terlibat bagi penyeludupan ini. Secara keseluruhannya, isu ini memerlukan tindakan bersepadu melibatkan penguatkuasa, dasar ekonomi yang mampan, dan kerjasama rentas sempadan demi memastikan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.